anak-anak kita baca mulai surah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر. Untuk menambahkan keberkatan majelis ilmu kita pada pagi ini, mari sama-sama kita mulakan dengan membaca umur kita Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Alhamdulillah, tahunnya kita ucap terima kasih kepada pihak penyelenggara selisih yang telah berjaya untuk kali kedua berada dalam majlis pengajian ilmu. InsyaAllah pada pagi ini kita mulakan sama-sama bermusyawarah membaca sebuah kitab karangan ulama yang masyhur Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kitabnya yang berjudul Bustanul Arifin, yaitu taman orang-orang arifin ila ma'rifatillah, ke arah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita tengok satu persatu lah muka surat dia ini. Pertama kita kenal kitab yang kita belajar. Nama kitab pun sudah menarik. Nama dia Bustanul Arifin, taman orang-orang arifin, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karangan Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang meninggal dunia pada tahun 676 Hijrah. Anda dia hidup di kurun yang ke-7. Dia mati pada tahun 676. Asalnya kitab berbahasa Arab diterjemahkan oleh Abu Ali Al-Binjari Al-Nadawi Ahmad Fahmi Zamzam. Baik, kita baca kitab dia. Boleh tengok gambar mudah-mudahan. Gambar ini ialah Masjid Imam An-Nawawi rahimahullah, sebuah masjid besar yang ada di Bandar Nawa, Syria. Masjid ini diberi nama dengan Masjid Imam Nawawi kerana berhampiran dengan kubur Imam An-Nawawi. Ini gambaran dalam masjid Darul Hadith Ashrafiyah di Dimashq, Damsyik, Syria. Madrasah diasaskan oleh Al-Malik Ashraf Al-Ayyubi pada tahun 930 Hijrah. Ingat tempat Imam Nawawi rahimahullah belajar, ada yang mengajar sehingga ke akhir hayat. Kita boleh tengok. Dan seterusnya gambar kubur Imam An-Nawawi yang berhampiran dengan masjidnya di Bandar Nawa, Hawan, Syria. Baik, kita tengok atas kitab lalu kata-kata pengantar penterjemah. Penterjemah sambil sedikit mukadimah dia. Oh, tu tak ada ke? Ada. Suruh berjari tu sekarang. Tengok. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat taufik dan hidayah
sehingga terjemahan kitab Bustan Ma'arifin ini dapat disempurnakan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga terjemahan ini diterima di sisi Allah, diberikan kepadanya keberkatan, kenikmatan, kemanfaatan bagi seluruh muslimin dan muslimat yang mentolaah, yang membaca dengan ikhlas. Amin. Ini secara ringkas kita tak baca semua lah, kata-kata penterjemah. Kita nak tengok apakah isi kandungan kitab ini secara mudah. Dalam kata-kata penterjemah ini, dia menukilkan secara ringkas tentang sejarah Imam Nawawi yang menulis kitab ini, dan telah diberi pengiktirafan oleh para ulama, di mana Imam Nawawi bawa hadis-hadis, kata-kata ulama, kemudian cerita-cerita, hikayat-hikayat yang berkenaan dengan keramat para awliya, keramat wali-wali. Baik, kita tengok seterusnya tajuk kita ini lah, muka suratnya lah. Setelah kita tengok isi kandungan, kita tengok tajuknya. Ini mukaddimah yang ditulis Al-Imam Nawawi. Nawawi ini dia bermazhab Syafi'i dan akidahnya akidah sama dengan kita lah, itu Asy'ariyah, Asy'ari, Ahlussunnah wal Jamaah, yang diiktiraf oleh seluruh para ulama. Seluruh para ulama memberi pengiktirafan bahwasanya beliau seorang yang sangat alim, sangat wara', hebat, dan disebut mempunyai banyak keramat-keramat. Keramat yang perkara wali al-arif billah, yang sangat hebat, yang mana beliau menghabiskan masa sejak kecil. Sejak umur 7 tahun sudah hafal Quran. Itulah orang yang ada petanda menjadi ulama besar. Kemudian belajar hadis dengan para ulama sejak kecil, bersama dengan ayahnya, membawa ke majlis ilmu para ulama. Akhirnya beliau telah dipilih oleh gurunya untuk mengajar. Boleh mengajar di usia yang sangat muda. Baik, kita memang persoalan lah kalau yang jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Zat yang tunggal lagi Maha Perkasa, Ia Maha Mulia lagi Maha Pengampun, yang menentukan segala keputusan, yang berkuasa merubah segala sesuatu, yang mengatur pergantian siang dan malam supaya menjadi suatu peringatan bagi orang yang mempunyai hati yang bersih dan penglihatan yang tajam. Dialah Tuhan yang memberikan kesedaran kepada sesiapa yang dipilihnya di kalangan hamba-hambanya, lalu yang memasukkan orang itu dalam kumpulan orang-orang pilihannya. Dan dialah juga Tuhan yang beri taufik kepada sesiapa yang dipilihnya dari kalangan hamba-hambanya, lalu yang memasukkannya orang itu ke dalam kumpulan al-abrar, orang-orang yang baik. Innal abrar lafi na'im. Dialah juga Tuhan yang memperlihatkan ilmu hakikat, ilmu yang sebenar kepada sesiapa yang Ia kasih di kalangan hamba-hambanya. Lalu mereka sedar dan menjadi orang yang zuhud di dunia ini dan dalam berusaha untuk mencapai keridhaan Allah. Mereka membuat putaran untuk negeri akhirat dan menjauhi apa-apa yang dimurkai Allah dan menjaga diri dari terdedah kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Atau muqaddimah Imam Nawawi. Dia puji Allah, pertamanya puji Allah dan menyebut, memperingatkan kita tentang taufik Allah. Allah Ta'ala yang memilih segala-galanya, memilih, memberi pengetahuan supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas anugerah menjadi hamba yang mengenal agama,
yang diharapkan dikumpulkan dalam kumpulan al-abrar, orang-orang baik. Aku memuliakan Allah sebagai pujian yang banyak atas segala nikmat yang telah dianugerahkannya. Aku minta agar dia tambahan daripada kelebihan dan kurnianya. Aku bersaksi bahawa dari Tuhan kecuali hanya Allah, sebagai mengakui dengan keesaannya dan sebagai pengakuan yang wajib atas sekalian hamba-Nya pernah nak menunjukkan ketaatan dan kepatuhan kepadanya. Jadi ini menjadi sunnah bila kita mengarang kitab, memulakan dengan nama Allah, berselawat, juga bertasyahud, iaitu mengaku dua kalimat syahadat. Itu sunnah balik. Kalau ada betul menjadi wajib. Kita mulakan dengan alhamdulillah, selawat, dan sunnah juga bertasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada semua khutbah kita, ataupun ceramah, ataupun khutbah hari Jumaat, khutbah Idul Fitri. Aku bersaksi bahawa penghulu kita Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Jika ada kasih yang telah dipilih dari kalangan hamba-hambanya, beliau adalah semulia-mulia orang dahulu dan orang yang berkemuliaan daripada segala makhluknya. Makhluk yang paling mulia, paling bersih, paling sempurna, dan paling arif kenal akan Allah Ta'ala dan bersandarkan satu akan Allah. Itulah Rasulullah, manusia yang paling sempurna, yang bersandarkan mengetahui akan Allah dan sangat bersandarkan takwa, hamba yang paling bersungguh-sungguh dalam beribadah, takwa dan zuhud, yang paling agung akhlaknya, yang paling bersandarkan kasih sayang, yang melebur bagi sekalian mukminin. Semoga selawat dan salam sejahtera daripada Allah Ta'ala sentiasa tercucur kepadanya dan pada sekalian nabi-nabi dan keluarga mereka serta para sahabat dan untuk ikut mereka sampai hari kiamat. Sebagaimana ingat akan Allah Ta'ala oleh orang yang ingat, dan sebagaimana lupa akan dia oleh orang yang lupa. Maknanya selawat dan salam sebagaimana-mananya. Sebagaimana manusia lupa, manusia ingat, kita minta selawat dan salam ditujukan kepada Rasulullah, para sahabat dan pengikutnya. Sampai pada kita, selawat dan salam yang dia berikan kita sampai pada kita yang belajar kita. Pada selawat dan salam ni dia tak boleh kita selawat dan salam kepada manusia biasa kecuali tersebut Nabi dia. Tak boleh kata assalam wassalam, assalatu wassalam ala Muhammad bin Yusuf. Tak boleh. Jadi kepada Muhammad dulu, para sahabat kaulah rekek, siapa mana-mana pun tak apa. Itu selawat dan salam. Adapun lepas itu, sesungguhnya dunia ini adalah negeri yang akan berakhir dengan kesudahan, bukan negeri yang kekal. Itulah negeri tempat kita menyeberang sahaja, bukan negeri tempat kita bersuka-suka. Itulah juga negeri yang panas. Panas maksudnya yang kekal, bukan negeri negeri yang panas, yang rosak, bukan negeri yang bakok, yang kekal. Itulah juga yang akan berpaling dari bukan negeri yang tetap, negeri yang kehilang. Saya tengok satu ucapan dia tadi. Dia kata dunia ni ibarat jambatan tempat menyeberangi. Jadi jambatan ni kita panggil getok jambatan. Jambatan ni boleh kalau kita nak duduk atau buat rumah atas jambatan, atau tidur atas jambatan. Tak boleh ya? Jambatan ni adalah tempat kita ada. Dan daripada sini ke sana. Ada yang duduk atas jambatan tu duduk lama-lama yang malu. Kalau yang tidur akan tahu tak siungan. Kita tidur atas getok, atas jambatan. Hati-hati boleh ada tangkap dia. Kalau buat rumah, sok lagi tu. Buat rumah atas jambatan. Kita juga benar. Begitulah kalau kita angkat dunia ni, rumah tetap kita. Ini bertahan kita. Kalau kita angkat dunia ni, kita lah akan duduk selama-lama. Dunia lah segala-galanya dengan kita, ini tak boleh. Dia ibarat jambatan lagi. Tak. Qamparatun ilal akhirah.
jambatan ke akhirat. Baiklah, banyak dalil yang menunjuki atas kebenaran hakikat ini. Banyak tak perlu banyak kali ya. Dunia ini sementara, dunia terosok, akhirat kekal abadi. Ditunjukkan oleh dalil yang jelas dan pemikiran yang benar. Bahkan hal ini telah diketahui oleh semua lapisan masyarakat, sama ada mereka orang berilmu ataupun tidak, sama ada mereka orang kaya atau miskin. Tahulah tu, dunia tak ada kekal. Orang kata pun tahu. Sebab ada orang mati, dia. Orang miskin pun mati, kaya pun mati. Orang muda mati, orang tua, apa lagi, dekat mati. Jadi, semua orang percaya dunia ini akan berakhir. Sekarang kita nak tengok, adakah kita yang percaya dunia akan berakhir, adanya dunia baru, iaitu alam akhirat. Kita buat persiapan yang sebenar, persiapan yang semestinya, kerana di sanalah kehidupan yang kekal abadi, kehidupan yang sebenar. Sebab kita ada sini dia Imam An-Nawawi ini dia suruh kita cakap kalau tiga dengan dunia. Dia cakap kalau tiga. Cakap dengan dunia. Tapi dia tak ada dunia, cakap. Sebab apa? Sebab kita tak cakap dunia, kita akan ngomong dunia. Bukan tak pergi cari, tetapi supaya kita sedar dunia ni kita akan cerai juga, akan tinggal juga. Buat selama-lamanya bila kita meninggal dunia. Dia dalam banyak kitab dia bersyair. Antaranya kitab dia bersolihin. Dia cerai dunia kalau tidur. Dia kata, Inna lillahi ibadan fuqala talaqud dunya wa khaful fitana. Nazaru fiha falamma alimu anna laysat lihayyin waqana ja'alna lujjatan wa taqadu salihal a'mali fiha subuna. Dia kata hamba Allah yang cerita. Allah yang cerita hak yang cerah dunia. Urat lah kita payah nak cerah dunia. Inna lillahi ibadan fuqala talaqud dunya. Dia cerah dunia. Khaful fitana, dia takut fitnah. Dia bimbang kalau banyak sangat dunia, fitnah, ujian berat, sehingga kita akan jadi komok. Siang malam, siapa anak dunia yang tak ingat akhirat. Mereka memandang kepada dunia, tengok pada dunia dengan hati, nazaru fiha. Bila mana mereka tengok dunia dengan istat, ya hayyin waqana, bukan negara yang kekal. Dunia ini, mereka menjadikan dunia sebagai sapina, kapal. Jatuhnya Allah ialah mereka menjadikan amalan-amalan saleh dipungut masuk ke dalam kapal untuk berlayar ke akhirat. Itulah supaya kita sedar. Dia telah sebut dengan syair yang banyak kan. Dalam ni pun ada banyak syair-syair. Kalau kita berasa payah, syair ni dia orang Arab dia sangat minat. Dia berkesan. Ada yang kata-kata seumpama puisi, pantun. Berarti banyak bawa pantun-pantun. Cuma bahasa Arab. Bahasa Arab kita ada ni juga. Tapi dia pada orang dia agak jeligu bahasa Arab. Sebab ada juga dia orang. Dia syair pula. Inna lillahi ibadan fuqala talaqud dunya wa khaful fitana. نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. Dan kata dia pengayun wajib dia sebut. Baik, dia membawa satu ucapan yang Arab. Sebuah syair Arab ada menyebut وليس يصح في الأسماء شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. Artinya sudah tidak ada lagi suatu perkara yang dapat diterima jika seandainya mengatakan hari siang masih perlu ada keterangan. Oleh tiga kita kata siang ini dah kita cuba. Mana buktinya cuba? Ada betul ini gila.
Jadi cikgu hanya ada bukti dah. Cikgu pakai esok lagi cikgu tak kahwinan cikgu. Maksudnya ini ayat dunia yang hancur ni setakat telah jelas. Sebagaimana bila matahari naik cikgu kasihan. Habis itulah. Kita makin matahari benar gelap kena pasal perintah pasal. Nah, jadi sebenarnya hakikat dunia sudah kita ketahui, yaitu semua meyakini akan hancur. Cuma soal sekarangnya ramai yang tahu saja. Tahu dunia akan hancur, kita akan mati. Persiapkan itu tak buat. Persiapkan itu tak cukup. Jadi hakikat dia ini kena persiapkan kepada kita bagaimana nak kubur amal masuk dalam kapal untuk layak ke akhirat. Itulah. Apabila keadaan dunia seperti apa yang telah kita katakan, maka telah datang dalam Al-Quran Karim amal supaya kita jangan leka dengannya. Jangan kita leka dengannya. Bukan tak boleh ambil. Jangan tertipu dengan perhiasannya dan jangan berpegang dengannya. Maka peringatan Al-Quran dalam hal ini sangat nyata dan sangat masyhur, sehingga sudah tidak dapat dihindarkan. Banyak sangat ayat Al-Quran suruh kita berhati-hati dengan ini. Kita tengok ayat yang biasa, kita dengar yang pokok. Allah Ta'ala suruh kita cari akhirat, tapi jangan lupa ini, kejar akhirat. Nah, saya kata Allah berfirman, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah. Kena cari akhirat itu. Dia sebut akhirat ini. Bahawa dia sebut wala tansa nasibaka minad dunya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kita cuba tengok diri kita terbalik pada hidup kita. Tuhan kata cari akhirat ini. Baru cari duit. Akhirat dia kata kena menjauh. Kena utama-utama. Akhirat cari ya. Tak kejar tak apa. Ada kan terbalik kita sekarang. Kita cuba tengok. Tak payah saya mana lagi lah. Saya mau pandang dia. Hari ni ya. Atau mari. Hari Jumaat mari. Start hidup. Hari Jumaat tu. Start dengan mana. Start akhirat tu kan start ke dunia. Kalau dia semai subuh. Jumaat banyak. Dia start dengan akhirat. Kalau semai subuh sampai-sampai. Lepas batuk di tangan. Kemudian. Tak ada kopi ya. Tak ada akhirat tu. Tak boleh berkata. Tak ada rinti. Tak ada. Cuma dia tak semai subuh ni. Orang apa kata semai subuh. Lewat tu. Enak di kedai. Makan di kedai tak semai. Dia start dengan dunia ni. Jadi. Lama kita sudah tahu. Cuma dari segi penghayatan. Dari segi hakikat. Ilmu dia. Adakah ilmu bertak yakin. Ataupun hanya maklumat yang dia dapat. Inilah kita yang dia nak bawa kepada kita. Tentang perkara ini. Imam Nawawi sekali oleh ulama paling semua. Semua ulama sampai dia itu anggap dia lah ulama yang paling hebat. Ada seorang ulama nama Al-Mizzi. Al-Mizzi kata, aku tak kenal Imam Nawawi, aku tak jauh. Tak kenal. Kita nak. Satu malam aku bermimpi. Aku bermimpi para ulama angkat panji, bawa bendera. Ra'aitu rajatin katsirah. Ulama-ulama di Syria bawa bendera aku. Lepas bawa bendera aku, tiba-tiba ada seorang pengurusi mengisytiharkan bahawa An-Nawawi innahu kutiba. Bahawa An-Nawawi ini telah diiktiraf oleh semua ulama sebagai seorang wali yang paling agung. Dia mimpi, jangan mimpi. Kenapa dia? Dia kenal sama orang dia kenal. Memberi pengakuan, pengurusi panggil istiadat Nawawi, di mana Nawawi terdapat. Dia pun kenal, tengok muka Imam Nawawi dalam mimpi. Imam Nawawi diangkat oleh para ulama lain dengan gelaran tuan guru yang paling hebat. Kalau bahasa oleh masyarakat, wali kutub lah. Inna kutiban wali kutub. Jadi dia musdah. Esoknya dia dicari. Dia kemana ke guru ni? Oleh petunjuk dia ke guru ni, dia mengajari masjid dia tu. Di Nawa. Nama kampung ni, Nawa.
Dia mengajar di masjid. Di masjid lah, kalau saya mengajar masjid, kita tengok gambar tadi. Dia dah kenal, kalau nak mula mengajar, guru ni pun kenal dah, tengok dia mimpi. Dia pun duduk tepi, nak tengok tu nak menawar mengajar, orang penuh, ibu-ibu. Dia menawar tiba-tiba, berhenti mengajar. Berhenti mengajar, dia pergi ke tepi. Pergi cari, dia tepuk bahu. Waktu guru Syekh Al-Mizi tadi, ulama hadis. Tepuk, dia kata, awak tengok malam tu, jangan dah berlaku. Betul. Awak tengok malam, jangan boleh berlaku. Jadi cerita ni dia time menaruh meninggal. Dia oleh abdi dia tengok. Maksudnya banyak ulama yang boleh beriktiraf dalam mimpi atau tidak dalam mimpi. Antara pendapat yang menaruh lagi sekali pun dia ulama, ada alim, ulama hadis, ulama fiqh, ulama tafsir, semua kitab itu. 52 kitab yang sah-sah itu. Jadi satu tiga raja dalam media ni. Raja dalam media namanya Al-Malik Zahir. Malik Zahir ini dia dalam media perang dengan Tatar Islam negeri Syam, Syria. Jadi bunyi gajah Tatar ni Mongol nak serang negara Syam ni. Raja istihad di seluruh negara kutip derma daripada rakyat. Kutip derma. Raja kutip derma itu. Jadi sebelum kutip derma tu, raja telah buat panggil ulama-ulama. Apa hukum raja kutip derma daripada rakyat nak pergi perang lawan orang kafir nak serang negara. Jadi ulama-ulama kajian pun tulis fatwa dibolehkan, innahu jaizun, boleh. Tapi Nawawi tak main lagi. Bila sampai soalan ni berikan kepada Imam Nawawi tulis fatwa atas raja. Boleh fatwa atas raja. Dia kata haram tuan berkutip derma daripada rakyat. Tak boleh. Haram. Ujiannya satu. Dia bila ujian dia ni terkejut raja. Apa yang dia tahu benar maklumat. Dia kata saya mengetahui saya Quran na'indaka alfaman makhluk. Saya tahu awak pada raja sama ada 1000 hamba. 1000 hamba. Setiap hamba kamu pakaikan emas. Hamba tu pakai pakaian emas. Ada bilang, ada lain betul. Enggak ada hamba raja. Dan dia ada pula mihata jariah. Boleh 2 tahun. Boleh ni perempuan, hamba perempuan yang dia guna macam isteri dia. 2 tahun. Raja no Islam. Raja dia orang sana. Kau pun. Jadi awak ada kuda lah, awak ada bangunan istana lah, awak ada macam-macam ada senarai. Betul jatuh. Jadi dia kata sebelum minta daripada rakyat tu, kalau boleh dia kata saudara-saudara hamba awak si boleh tu kena derma dulu kepada tabung jihad ini. Derma kata buat ni kata buat supaya minum buat apa itu kok ni buat apa ni. Kalau tak cukup bang kutipnya rakyat. Kalau tak cukup bang kutipnya rakyat. Ini tegas Imam Nawawi. Dia boleh masa itu boleh fatwa. Ulama yang kata boleh tak? Kau nak perang kafir. Jadi bila demikian sampai surah fatwa Imam Nawawi kepada Raja Makkah, Raja Malik Al-Afghani telah Makkah. Dia berkata ini arahan serta merta Imam Nawawi tak boleh tinggal di Damsyik, kena keluar negara lain. Dibuat daerah kerana melawan fatwa ulama kerajaan. Ulama daerah. Jadi orang lain terkejut saudara, guru kita buat daerah. Guru kita buat daerah. Ulama lain pun pergi bincang Imam Nawawi. Pujuk dia buat fatwa baru. Tak boleh. Imam Nawawi kata tidak, saya tegas. Raja tak boleh kutip kepada rakyat sebab hal dia terlalu manis tu. Kalau dia misbah harta dia tak ada yang rakyat bermu, banyak dia lah. Imam Nawawi.
Jadi akhirnya ulama-ulama lain pun telah menerima fatwa ini. Pakai kalau raja soalnya. Tapi raja dia lebih. Dia kata macam mana sekalipun saya dah keluarkan arahan, Imam Nawawi tak boleh berada di negara Syria. Kenapa begitu? Kalau ulama dah nampak kebenaran Imam Nawawi. Bila dia keluar, Imam naik kuda dia keluar jalur. Kemudian raja pun kalau Imam Nawawi keluar tu, dia nak kasih keluar ubu-ubu ni. Rakyat pun keluar tu. Anak-anak mau pergi sekali. Dia tak suka. Kata wahai perlu, tak betul tak? Kami benarkan duduk di Syria semula. Tak payah keluar. Tak payah keluar. Kata Imam Nawawi, saya tidak akan masuk balik ke negara Syria kecuali kerana Raja Zalim masih ada. Selagi tak mati yang ini tak masuk. Tak lama semula, betul semula matilah Raja Malik Zalim, mati muda. Sebab dia awal tak boleh bisa mati muda, barulah dikenal balik semula. Tegasnya dia. Kalau guna fatwa dia ni, bakal mana benda yang kita boleh pakai manusia. Sebelum naik harga pakai, senang. Orang tadi milion. Kena waktu dulu. Ambil daripada kaya dulu, objek tu. Menawi menampu. Akhirnya fatwa orang terima. Betul lah kerajaan boleh ambil daripada rakyat. Tetapi mesti kerajaan utamakan. Kaya-kaya dulu. Ambil dengan dulu. Ini ketegasan Imam Nawawi sekalipun beliau ini soalan yang zuhud, alim, wara. Dia tetap memerhati isu politik negara ini. Dia tetap nak rakyat tidak ditindas oleh pemerintah yang dianggap zalim ketika itu kerana dia sudah terlalu kaya nak ambil lagi daripada rakyat. Itulah ketegasan Imam Nawawi. Baik. Hari kita tengok sini. Sehingga sudah tidak dapat dihindarkan banyak bukti dalam Quran, hadis tentang dunia yang akan hancur, akan kiamat. Telah pula hanya dengan hadis-hadis, perkataan sahabat-sahabat Nabi, ayat hikmah oleh para ulama, maka perkataan mereka sangat banyak sekali. Oleh kerana itu maka orang yang paling berhati-hati, orang paling hidup dia berhati-hati, ialah mereka yang memilih jalan kezuhudan dunia. Orang yang berhati-hati, dia pilih jalan zuhud. Zuhud daripada dunia. Maknanya dia tomok pada dunia. Bukan tak boleh cari dunia. Berhati-hati. Ingat setiap saat, setiap masa, apa yang dia nak bawa ke akhirat. Dunia dia ambil berpada-pada. Imam Nawawi bukan miskin sangat, tapi dia zuhud. Dia zuhud. Bukan bermakna zuhud ni kena orang miskin. Zuhud ialah orang yang kaya tetapi tidak komok, lebih kuat semua. Dia ada segala-gala tapi dia tidak menggunakan kekayaannya untuk kemewahan dunia. Dia pun untuk akhirat, untuk derma pada fisabilillah, untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang ahli syair berkata dan mensifatkan dunia dengan katanya, anda berharap dia itu kau syair. Dia petik syair ulama terdahulu. Rakyat dunia inilah tikatnya. Dunia ini sementara, dunia tidak kekal, dunia tempat kita himpun amal-amal saleh berkala ke akhirat. Dia kata unzur ilal aqwal kaifa taghayyar min ba'di sakinha wa kaifa tanakkar. Jadi kita fikir, cuba perhati kepada rumah yang telah ditinggalkan oleh penghuninya. Kalau rumah itu betul, kalau rumah tak percaya, ditinggal tu hidup lain tu, dari mana rumah? Kau dari tempat yang tidak ada siapa yang mahu duduk di sini. Betapa ia tinggalkan gersang dan sudah tidak dipedulikan. Sampai pada ajyalahu bi rusumia, fatasaqqat ahjaruha wa tajasar. Semua sudah binasa, hanya tinggal bekas-bekas saja lagi
batu-batunya jatuh berselerok dan kehamburan. Itulah umur itu. Ia itu. Akhirnya batu-batu itu beliau tinggal. Amarat jama'atu ahliha isabihim wa qadiyat akbaru wa tanakar. Para penghuninya telah pergi untuk menemui balasan, yakni bertemu Allah bila mati. Berita tentang mereka sekali lagi tidak terdengar, bahkan orang sudah tak pedulikan lagi dengan cerita mereka. Bila dia masuk terusnya, siap. Itulah hakikat dunia. Baik, kita tengok terusnya. Lama nazartu tafakkuran li diyarihim sahat yukuni ibratan wa tahaddarat. Bila punya kupikirkan keadaan ini, mesti air satu mengalir membasahi pipi. Tenang. Itu berarti kalau tengok orang yang betul, kenapa akhirat? Kita jauh apa dia lakukan titik air mata, menangis basah pipi-pipi. Ingat, inilah tempat tinggal yang sementara yang kita akan tinggal tak lama lagi. Dia Imam Nawawi ini dia banyak sangat mengenai kita tak sempat nak kahwin, mati muda. Umur 45 dia mati. Tak sempat nak kahwin lah. Kita ni tak sempat habis. Ada satu tempat hati dia tak sempat boleh kerana meninggal dunia. Meninggal dunia. Baik. Jadi begitulah dia melihat dengan pandangan yang jauh. Zaman dia ni, dia ada kumpulan. Kalau lagi panggil kambing, kambing panggil, apa dia panggil, dia bakar. Bila dia jemput ramai-ramai nak macam satu kumpulan, ketawa, sudah ya ni, kambing bakar ni kalau panggil ni sudah sudah, ni hari sudah. Satu kumpulan itu menangis. Tiga mata. Kau menangis ni dia kata, ni lah dia kata lagu ni berkali-kali dia kata, bukan lagi. Dia jauh nak. Dia nak oleh panggil kami itu, seorang yang baca dia kata dia kata. Itulah Al-Imam An-Nawawi. Dia tengok rumah itu, dia nampak akhirat lagi. Dia tahu rumah aku lagi ni sekian. Buat orang tinggal, tak tahu apa. Itulah pandangan jauh untuk menjadi tazkirah kepada hati yang sentiasa lalai. Baik. La kuntu aqiru ma afaqtu min al-buka hasbi hunaka wa muqallati ma afaq. Wa muqallati ma afaq. Seandainya aku benar-benar memiliki akal yang sempurna, sudah tentu aku akan terus menangis. Kalau aku di sini, aku hidup dengan menjadi seorang. Menjadi seorang. Sebab merenung nasib yang jauh di hadapan. Kalau kita benar-benar sedikit, dia kata kita hidup ni rajin kita menangis, kita diri. Ayat kita kata dia apa ayat? Kalau kita benar-benar sedikit, kita boleh menangis. Dalam hidup kita kerana ingat akhirat, ingat dalam kubur, ingat pada masa, ingat akhirat, boleh menangis. Kalau kita menangis sekarang-sekarang. Tak ada orang mati, anak mati, rokok mati, nangis. Sekarang orang mesti yang menangis juga mesti gaya. Jadi saya bawa anak tak balik, tak balik gaya. Waktu tak balik, tak balik menangis. Menangis juga. Misalnya motor melalui roda, kereta melalui nangis hilang. Kena rampok. Tapi Nawawi kata kalau kita diceriti, kita akan menangis setiap hari, ingat kepada akhirat. Artinya nak beri tazkirah supaya kita masing-masing melihat keadaan diri kita yang banyak alkohol, banyak rukun. Supaya keadaan itu memberi nasihat kepadaku. Syukurlah mata aku mengambil iktibar dari apa yang sedang dilihat. Dia tengok rumah apa akhirat. Rumah betul, rumah betul. Sebenarnya dunia ini telah memerangkap kita dengan perhiasannya.
yang memiliki kecekapan yang luar biasa dalam menipu dan mentadbirkan kenyataan. Oh, dunia ini dia tipu kita. Dia perhiasan, tapi dia cekap pula, linjuk dunia. Tak kira apa, tak kira oleh gajah ini, kau lupa, kau ini. Dunia ni dia cuba menipu semua manusia dengan perhiasan, dengan minuman, dengan hiburan. Dunia. Siapa kita lupa? Lah dengan hiburan yang suka orang hati. Orang kena suka, saya dua suka, dia betul. Gorik, semai maghrib tu boleh orang. Bapak tengok lah. Siapa saja nanti semai maghrib mana api ni? Api boleh. Orang suka, dia tak semai maghrib yang mengisau tak pun. Tengok ni kau kalau. Kenapa tinggi ni lah? Hai, terus tu dah duduk mana? Bapak panis tu. Tu boleh. Begitulah dunia ini. Dunia dia tipu kita dengan bijak, dengan licik. Akhirnya kita terpedaya. Bila dia pernah memberikan sedikit kemanisan kepada penggemarnya, pasti selepas itu dia akan merangkapnya dengan kepahitan. Itu kita faham. Mula manis, akhirnya pahit. Pahit. Akhirnya kita rosak. Akhirnya kita binasa. Akhirnya kita lalai. Kita jadi angkuh, sombong. Mula-mula sedap lah tu. Sedap dunia ni. Semua yang sedap lah pada dia. Tapi kalau kita hidup tanpa menyadari hakikat dunia, kita terrosak. Itulah dunia yang sangat pandai menipu dengan keindahannya. Apabila ia datangnya kegembiraan, maka pasti kegembiraan itu akan dibayar dengan kesusahan. Gembira sangat. Dengan dunia tak boleh dulu. Artinya kita akan susah. Susah. Nak mati susah. Oleh cinta dunia, nak mati susah. Banyak kesusahan. Dunia yang pandang beriang, ia pasti akan menarik semula pemberiannya. Dan bila ia membangunkan suatu tempat, maka sudah pasti pada suatu masa yang akan datang tempat itu akan dihancurkannya semula. Itu dunia. Betapa banyak tak akan ada dunia yang tumbuh, yang membangun komen hancur. Hancur. Lepas nak kenalkan bayar bencana, hancur. Di mata saja. Tidak. Apabila dunia membangunkan suatu perkara bagi seseorang, maka pada masa yang sama sebenarnya ia telah memasangkan satu konsep yang akan menghancurkan pada suatu masa yang akan datang. Dia kena ingat, dia madu, dia lah juga racun. Kalau kita boleh dunia, boleh jawab kena buat hati. Di sebalik madu yang manis itu adalah racun yang berbisa, iaitu dunia. Kita boleh projek. Di sebalik projek ini keuntungan ternampak, tapi kita tak nampak. Mungkin akan berlaku rasuah. Di sebalik projek tadi, mungkin akan berlaku penipuan. Di sebalik projek tadi, macam-macam sekalian banyak. Tak kita yang tidak main projek ni, tak tahu orang mana projek maksudnya. Biasa dah nipu. Jadi setiap dunia yang kita dapat, kita kena berhati-hati. Sebab dia ialah penawar, dia ialah racun yang berbisa. Dan berkata pula seorang penyair yang lain, وَمَنْ يَحْمَلِ الدُّنْيَا لِعَيْشٍ يَسُرُّهُ فَسَوْفَ لَعَمْرِي عَنْ قَلِيلٍ يَلُومُهَا. Siapa yang memuji dunia kerana dia telah mendapat sedikit kegembiraan, dia puji dunia. Allah hebat dia. Juta orang tu atau dia sanggup. Allah sah, ada salat tak boleh ni pun salat. Gembira tu. Dia kata yang ni pasti ia akan mencelanya suatu masa yang akan datang. Kerana satu kesedihan.
Ada satu masa dia kecil, dia merasa di situ, di sini. Tuan-tuan ini akan menyesal masa yang dia ada ini sampai dihabiskan dengan dunia ni, dengan harta, dengan kerja-kerja, nak mengumpulkan harta ini, nak main sunat tak, nak zikir tak, baca Quran tak, nak ada zakat tak sempat, kok dah pada simpul, wanita nak wangi, tak dah, itulah dia kata, akhirnya dia akan menyesal juga, kerana kecuali yang mengumpul pahala-pahala ataupun amal-amal soleh untuk akhirat. Idza adbarat kanat al-mar'i hasratan wa idza akbarat kanat kathiran humuha. Ketika dunia itu berpaling meninggalkannya, maka ketika itulah dia akan bersedih, menyesal dan penuh dalam keadaan sengsara dan duka cita. Inilah dunia tinggal kita. Soalnya dia kaya kadang-kadang Tuhan tarik dunia dia dengan tarik kesihatan dia. Kaya kan? Tak ada apa-apa. Nak pergi main tak boleh, sakit nak mati tak. Sedap tak boleh. Penyakit yang malah selangkah kan. Pepis dia kan. Kecil mani dalam ini jatuh. Contoh. Setiap masa ada bimbel. Bimbel sama. Ais cube yang boleh. Ais cube. Nasi pun pilih-pilih. Kalau ya orang pun tidak ada dunia mana, makan lalu makan sedap. Kalau kopi tiga dia tak berasa. Sebab dia tak ada penyakit. Hanya Allah Ta'ala nak tunjukkan pada kita bahawa dunia ini bukanlah segala-galanya. Bukan segala-galanya. Nomor 5 tak dia ni, dia nak biar kita kenal hakikat dunia ini. Dunia sekarang. Jadi apabila engkau telah mengetahui apa yang telah aku sebutkan tadi, maksudnya menjadi satu kepastian akan tiap insan ini agar dia menjalani jalan orang yang sempurna akalnya, dan mana dunia dengan pandangan yang penuh berhati-hati. Orang yang tahu dunia dengan jalan ini akal tak sempurna, orang yang tak siuman, orang yang kalau bahasa belajar bodoh. Dunia lagi sana tak sudi. Jadi kita nak menjadi orang sudi, iaitu orang yang menjalani kehidupan dengan penuh berhati-hati. Kita mohon kepada Allah yang Maha Lembut lagi Maha Pengasih Sayang, supaya menurunkan kepada kita yang jalan yang lurus dan menunjukkan kepada kita jalan yang paling baik. Maka sekarang ini saya mulai mengumpulkan sebuah kitab yang akan menerangkan jalan yang lurus seperti yang telah kita sebutkan tadi. Iaitulah jalan yang dapat membawa kita kepada akhlak yang mulia. Maka insya-Allah dan kitab ini saya akan sebutkan beberapa huraian rahsia yang indah-indah dan hakikat-hakikat ilmu. Perkara-perkara ini akan saya sebutkan dan bahasa yang mudah dipahami. Saya jangan membosankan orang yang mentelaahnya. Bila dia berkesan dalam hati, aku tidak menyusunnya dalam bentuk bab-bab yang tersusun rapi, tapi akan menyebutkan dengan cara yang bersahaja, santai dekat dia. Dicampurkan akidah ada, fiqh ada, tafsir ada, hadis ada, akhlak ada. Kalau baca memang menariklah. Cuma mukadimah dia ni ada. Pandai sikit mukadimah dia. Bukan diingatkan atau dengan bahasa yang berlebihan. Mungkin kalau disusun dengan bab yang tertentu, ia akan membosankan membaca. Ia boleh buat macam-macam lah. Menawawi ini. Baik. Hari ini insya-Allah saya akan sebutkan petikan-petikan ayat-ayat Al-Quran. Kita mendengar ayat Al-Quran. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga perkataan ulama salaf, ulama terdahulu di kalangan sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in yang laksana lampu yang bercahaya. Dan juga saya sebutkan beberapa petikan yang terpilih, hikayat orang saleh dan syair-syair baik yang mengandung makna kesudahan. Itulah kitab ni. Mudah kita baca sendiri boleh. Tak boleh baca sendiri. Tapi kalau banyak ilmu ni, ada peluang nak baca.
Boleh baca sendiri tapi dia tidur tak baca orang lain. Nah, jadi kita dah duduk sekejap tak lama duduk saja, kita baca lama-lama lah. Ayo baca, tuan-tuan, puas dia, mesti maaf tengok. Kayak betul baca lagi. Baca tu. Kalau nak baca lagi, kamu baca pun. Boleh baca pun anak-anak isteri kita. Tak lagi. Ketika menyebutkan hadis pula, saya sebutkan martabat hadis tersebut sama dia sahih ataupun hasan. Dia ni ulama hadis lah. Ulama hadis paling alim di zaman Imam Nawawi. Jadi tak beda lah hadis dia ni, hadis sebut martabat dia. Hadis yang kita ajarkan, hadis dia kita boleh memakai. Tidak ada orang, tidak ada mogok, tidak ada muka. Ada yang dia terpilih. Hadis sebut ada ni. Baik. Seterusnya, itu pula hal-hal perawinya. Orang yang meriwayatkan hadis tersebut juga disebutkan oleh kalimah yang sulit dan muskil maknanya. Disebutkan oleh garis kalimah yang dibanyakkan tersalah atau takut dia akan membawa arti yang bukan dimaksudkan. Lihat di sana dia. Bagi boleh umum, makna boleh umum. Itu arah kan ni terjemahkan. Lebih mudah lagi. Ini dia nak promosi kitab dia. Kemudian saya sebutkan sanad. Sanad ni apa dia? Untayan atau untayan perawi hadis, silsilah perawi. Banyak juga. Ada yang di bawah sapu, orang yang di bawah sapu kata lagi. Amanah dia. Amanah. Kerana menyakit ini akan berkesan dalam hati orang yang mutolakahnya. Dia kita kadang-kadang kita rasa tidak ada nilai. Sebut nama orang, sebut nama perawi. Orang nampak dia nyusul daripada orang ini pada orang daripada kita rasa tidak ada nilai. Termula tak hadis daripada Nabi SAW. Atau daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baginda Rasulullah SAW bersabda. Padahal lepas Abu Hurairah lepas apa kita ni berapa puluh orang? Imam Al-Bukhari 9 orang, 8 orang belum sampai ke dia. Disebutlah. Sebutlah. Yang ini bacanya sekian As-Sawi. Dia kata kalau kita baca kitab-kitab ulama ni, oleh penama tadi kita anggap tidak ada penting bagi kita baca dia kata. Kurang-kurangnya mengenal inilah orang yang berjasa pada agama yang hafal hadis Nabi dan menyampaikan kepada orang lain. Sehingga dia kata zikrus salihin tunzilur rahmat. Dia sebut nama orang soleh. Dia membawa rahmat dulu. Dia sebut perawi hadis. Orang ni perawi hadis ni bukan orang yang ekspor kita lagi. Kalau kecek pelawak sekali, semua hadis dia bawa lagi. Sekali pun dalam kecek pelawak. Kalau mau awak semua jalan sekali ya, pakai semua hadis dia bawa lagi. Ini perawi hadis yang siapa ni? Orang yang alim, warna, jago semua sekali. Nak perhatikan jadi sahih. Kalau kita bawa hadis dan tak sahih. Kau kamu tak sahih. Hadis tak sahih. Tapi dia ni sebut ulama-ulama yang bawa hadis. Dia kata belal. Kalau kita jumpa pun saya sebut. Sebabnya dia kata ini lebih berkesan dalam hati. Yang iman yang nampak benar-benar yang kita tak nampak. Itu turunnya rahmat. Sebut nama orang soleh. Nama kita sebut nama dia. Daripada dia kata Hasan Al-Basri. Daripada sahabat Nabi SAW. Sebut nama Hasan Al-Basri. Nama orang soleh. Kita kenal nama ulama. Mereka nama anak kita tak apa tu? Tak? Nak nama anak kita. Orang bukan pun. Misalnya nama Muhammad tu Mahdi. Saya jadi tak ada Muhammad ada. Kalau jumpa ada kita tu nama-nama ulama. Comel buat nama anak kita. Kuat-kuat yang begitu. Dan banyakkan sanad yang saya sebutkan, alhamdulillah ada sanad yang masyhur yang telah dikenali kitab-kitab muktamar yang banyak dibaca dan muqara'ah oleh orang ramai. Ada dalam hadis atau kitab-kitab saya sebutkan itulah apa yang susah
ataupun nama seseorang, maka hal ini saya terangkan sejelas-jelasnya. Royak kalau kamu ni, satu puluh orang dia datang. Jadi apa yang perlu disarankan, maka saya sarankan dengan sempurna. Dan apa yang ada kemungkinan orang tersalah paham, saya huraikan agamanya ini. Yang nyiapkan kita dia, yang nyiapkan. Dia sebab kita ni, dia bukan pesok apa. Pesok obat yang dimana ada lampak. Kita nak ke obat ni. Ke obat dan kelas ke bakal habis tak apa. Tak betul kalau dia lampak. Bukannya pun. Metro. Nampak habis. Sina hari ya habis. Saya ada sekolah. Saya tengok. Tak apa tengok. No. Rasanya ini boleh tengok. Macam tu. Suka boleh tengok. Tengok belakang. Amin berita kita tengok. Tapi kita ni. Kalau baca lebih kurang yang mengenai nguak tu. Apa tengok Mudah nguak. Sebab dia kira. Dia promosi kita dia ni. Nak suruh. Naik sikit semangat nak baca kita dia. Bukan orang kita ni. Lama kena main terkesi dia gitu. Dia masing-masing promosi kita yang dia nak tulis. Bukan nak membanggakan diri. Nak supaya orang ramai ada minat nak membaca kita ni. Sehingga ulama dia kata, kita akuni umpama air laut yang begitu banyak. Kita akuni ilmu seperti air laut. Kita awalnya seperti sungai-sungai. Dia kata gitu. Dia bukan nak pergi kita awal lain. No. Supaya kita dia ada yang minat nak baca. Sebab kita ni jangan orang minat nak baca. Jadi kamu orang tak baca langsung bisa nak kenal kita ni. Kita pustakaan Arifin. Dia dah kenal. Payah keadaan. Mudah dalam ilmu ni boleh kenal kita ni. Ini orang yang 50 bukti kita asal 50 bukti. Kita kenal asal. Alhamdulillah. Boleh sebut Ustaz Arifin kita Al-Imam An-Nawawi. Alhamdulillah. Jadi campaign kita dulu. Belakang bulan-bulan. Tak masih isi lagi. Dan kita ini sekaligus disebut yang bermacam-macam ilmu syariat. Itulah masalah yang berkaitan ilmu hadis, ilmu fiqh, ilmu akhlak. Disebutkan masalah fikihiyah yang menjadi kesamaran bagi orang ramai. Juga disebutkan masalah ilmu tauhid. Beberapa kaedah yang penting, yang indah-indah, masalah ganjil yang sangat baik disebutkan dan baik pula dijelaskan oleh majlis orang ramai. Serta disebutkan pula ilmu yang berkenaan dengan hal ahwal hati, ilmu hati hati. Ada bakal tak dia berkata kalau tidak, kau ada perolehan berbagai, oleh kita tidak ada rugi. Tapi kalau ini kalau sifat saja tu, tak ada ambil jawab itu. Ya, beli kita lagi pakai baju sama-sama, insya-Allah ada banyak berkat dan keberkahan. Seterusnya penyakit hati disebut juga dan ubahnya gambarnya. Inilah penyakit yang paling bahaya sekali, penyakit hati. Sebab kita ada tak banyak kan, jadi hati jalan fokus kita. Ubah-ubahnya tu jadi juga. Kalau penyakit roh ini mudah, kita yang menimpa pada kan. Lupa berubah sakit hati. Lupa itu. Apa dia berubah hati? Tidak ada hati. Tak berubah. Dia kita masalah iman. Mana ilmu? Masjid. Harus berpindah. Jadi kalau kita akan datang, ini penyakit hati. Ini ubah dia. Ini penyakit hati. Ini ubah dia. Penyakit hati memang betul berkuasa. Dia sebut lagi. Baik, seterusnya terkadang ada masalah yang hanya saya sebutkan ringkasannya saja atau saya tunjukkan tempat huraian yang lebih lanjut yang kita dikarang oleh para ulama. Dan terkadang saya tunjukkan supaya merujuk oleh sebuah kitab telah dikarang, bukannya tujuan memperajukan diri atau banyak kitab yang telah saya karang, tetapi semata untuk memberi tunjuk ajar kepada kebaikan dan membukakan jalan kepadanya kerana memudahkan bagi orang yang berminat mendalaminya. Kita dia ni berlaku aku ada tahu kan? Kita asalnya Arab yang kita cari lah. Arab ni terjemah yang paling canggih. Dia mereka daripada asal.
Maknanya dia kita takut kita juga susah ya. Besar kita ini orang Nabi. Orang yang ada tidak Nabi. Makanya dia Nabi kan. Cara dia. Ini kita Allah. Dia tidak mungkin dia. Dia kata ada masalah macam-macam. Mungkin orang kita lain kan. Ini tak tahu. Kita orang. Orang nak menjalani lagi. Orang yang tak mahu. Aku kaya dah. 23 ini. Yang mahu. Orang yang nak kita hadir. Rajak. Syarat Sahih Muslim. Kabilan Nawawi. Ini lepas kita hadir. Orang masih berada. Ada Nawawi. Lebih ribu-ribu hadir. Zikir-zikir lagi. Orang situ lah. Yang Bukhari ini kita ada. Lebih ribu-ribu hadir. Bak-bak. Mengenai hidup dari manusia. Orang situ lah. Jadi saya buat matematika pun boleh pun. Besok ada, hadis ada, tafsir ada, apa tahu ada, nak ngerti agama. Sebablah saya kerjanya ada kerjaan, ada tapi kita yang seumpama ini diberikan permulaan lebih sesuai. Ada saya kira Allah lebih sesuai ada, boleh kira orang. Tapi biasanya ini kena pasti lah. Dia bukan orang. Oleh Allah tak ada orang yang orang. Tak ada. Dan orang yang orang tak ada. Ada saja tak ada. Sama kita tak ada tak ada. Tapi kamu bayar dulu ke sini. Jadi tidak ada masalah. Jadi tidak ada. Baik. Saya lagi ayat. Kami mukadimah sikit ya. Hari ini sekarang mukadimah tidak ada lebih. Sebenarnya hal ini saya sebutkan kerana saya melihat ada sebagian orang yang menganggap perbuatan seperti ini, yang mana anggapan itu timbul dari kejahilan, buruk sangka, hasad dengki, taksir, mencuai dan keras kepala, hati. Maka saya merasakan perlu untuk menerangkan hal ini kepada para umat sekalian. Tersuci batin mereka dari Tuhan sangka yang jahat dan sifat sudah mencela kepada orang lain. Sebenarnya bukan yang berlaku. Banyak juga ulama ya seolah-olah kalau kita di hati busuk kita rasa ulama ini bangga ini orang kita dia hebat begitu aku sebut apa begitu begini. Jadi kedua riwayat supaya kita hati kita orang tidak seuzon kepada para ulama. Dia nak campaign kita dia. Jadi saya akan kasih lagi. Apalah kepada Allah yang Maha Mulia, semoga Ia sentiasa memberi taufik kepadaku untuk memperbaikan niat, menolongku untuk melaksanakan segala ketaatan. Jika Allah dia pun kepada Allah kita berdoa sama supaya Allah memberi taufik kepada kita juga baik niat kita dia dulu perlu melaksanakan segala taat dan mempermudahkan segala ketaatan. Semoga Ia sentiasa memberi hidayah yang berterusan hingga sampai ke akhir hayat. Dan aku mohon agar seperti yang demikian itu bagi hamba-hamba yang mencintai Allah. Doa yang juga kepada semua orang yang cinta kepada Allah, yang mencintaiku, saya kepada ulama. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sunat minta kepada para ulama. Ada pun saya dulu dia minat Imam Nawawi. Semua kita Imam Nawawi betul-betul dia juga. Aku ada tuan, orang pinjam. Jadi dia nak tahu apa yang dibaca, dia minta nak yang baca, nak tengok Imam Nawawi yang mana pukul. Ada dari mimpi, sokong. Mimpi tu Imam Nawawi pukul kan. Kerana minat dia. Jadi Imam Nawawi berkata, saya punya minat kepada aku ni, dia dapat hidayah, dapat petunjuk Allah Taala. Antara kan kita minat kita baca kita dia. Ini minat Imam Nawawi betul. Kenapa? Kita tak tahu. Dia ada nak story. Itu nak kita. Baik. Terusnya ada kata dan bagi sekalian muslim-muslimat, aku juga mohon semoga Allah Taala mengumpulkan antara kami dan mereka sekalian surga, tempat yang tinggi. Semoga kita semua mendapat Allah Taala mendapat rahmat kebaikan. Hanya Allah. Aku berpegang itu hanya dengan aku minta tolong. Kata semua aku bertawakal dan tiada ada daya upaya kecuali hanya dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Allah Taala dapat menyuci kita
Allah itulah sebab dan tempat kita berserah diri. Ya Allah, aku mohon akan minta dengan segala wakilah saya dan minta syafaat pada menyetelah pendapat bersyafaat di pangkal wasilah dia doa agar engkau beri manfaat akan aku dan juga semua kekasihku dan kaum muslimin yang berkat kitab ini sebagai manfaat yang menyeluruh dan bersangatkan baik yang tidak dimakan akan dia oleh sesuatu dan sesuatu yang menjadi kepayahan ke atasnya. Dan secara demikian pada masa itu aku mulai menunjukkan kandungan kitab ini. Banyak dari beberapa ini. Pada mukadimah, mukadimah untuk ini saya kira adalah kata pengenalan untuk ini. InsyaAllah kita sambung mulai tersambung pada dulu. InsyaAllah disampaikan oleh Fadil Muhammad Datuk Hari Lima. InsyaAllah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah yang berilah segala kedua bapa kami. Apabila segala nenek kami. Apabila segala anak-anak kami, adik-adik kami, kerabat kami. Ya Allah, apabila segala guru kami. Apabila segala bagi hadir dan majlis ini, ya Allah. Ya Allah, anak kami selamatkan kami pada segala bala bersama. Selamatkan kami pada azab dunia dan azab akhirat. Ya Allah, kami permudahkan segala usaha kehidupan kami. Ya Allah, kami kurniakan kami rezeki halal yang berkat, yang murah dari sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, berilah kejayaan pada kami dan pada anak-anak kami, dengan kejayaan dunia dan kejayaan akhirat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami, tunjukkanlah masyarakat kami dengan kebenaran agama, ya Allah. Bukalah hati kami, hati masyarakat menerima segala hukuman kami, segala perintah kami, ya Allah. Ya Allah, ya kami, kurniakan kepada kami nikmat dunia dan nikmat akhirat. Selamatlah kami dari azab dunia dan azab akhirat, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تكبير 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 ولله الحمد.